Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandaya langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini fokus minggu depan. Setiap minggu pastinya kita membawakan kepada anda apa yang kita jangkakan dan juga apa yang kita akan lihat sepanjang minggu hadapan. Dan tugas kami di Astro Awani untuk melihat dan juga membawa perkara ini untuk kami berikan kepada anda untuk melihat kepada persediaan bagaimana dan juga apa peristiwa-peristiwa yang akan berlaku sepanjang minggu hadapan. Beberapa perkara yang saya senaraikan dalam fokus minggu depan adalah pertamanya berkaitan dengan hubungan dua hala Malaysia dan juga Arab Saudi termasuk UAE yang mana Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan lawatan ke sana dan telah pun berlepas hari ini. Dan juga kalau dilihat sepanjang minggu hadapan pada 8 Mac tarikhnya adalah tarikh 7 tahun misteri kehilangan pesawat MH370. Itu juga kita akan bawakan kepada anda. Tetapi pada 8 Mac setiap tahun juga merupakan hari sambutan Hari Wanita Sedunia yang diraikan. Dan juga perkara-perkara lain, kita tahu COVID-19, vaksinasi kita berada di peringkat fasa pertama yang mana program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertama termasuk ketibaan vaksin Pfizer yang kedua juga bakal kita saksikan pada 8 Mac ini. Selain daripada itu adalah situasi semasa berkaitan dengan politik yang melibatkan Bersatu, UMNO dan juga PAS. Bagaimana jajaran dan juga kerjasama baharu yang juga kita akan rungkaikan. Tetapi untuk fokus minggu hadapan ataupun minggu depan, hari ini saya membawakan dua diskusi dan juga dua analisis penting adalah yang pertama berkaitan dengan lawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan yang kedua adalah berkaitan dengan perkembangan politik yang melibatkan parti-parti politik termasuk Bersatu, UMNO dan juga PAS. Saya rangkumkan dan ini antara fokus minggu depan. Baik, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan lawatan rasmi ke Arab Saudi dan juga Emirat Arab Bersatu UAE bermula esok sehingga 9 Mac ini dan juga lawatan itu bertujuan mengukuhkan lagi hubungan antara Malaysia dan kedua-dua negara Timur Tengah berkenaan. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia merupakan lawatan rasmi pertama Perdana Menteri ke Arab Saudi dan juga UAE sejak beliau dilantik menerajui kerajaan Malaysia pada 1 Mac 2020 dan kementerian berkata hubungan dua hala itu merangkumi spektrum kerjasama luas termasuk perdagangan, pelaburan, hal ehwal Islam, pendidikan, hubungan sesama manusia. Justru lawatan ini bukan sekadar memberi peluang kepada kedua-dua negara untuk memperkukuhkan kerjasama sedia ada, malah turut memberi peluang menjalin peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang seperti teknologi dan juga inovasi serta kerjasama dalam bidang tenaga. Dan lawatan itu turut mencerminkan kepentingan dalam hubungan Arab Saudi sebagai salah satu rakan terpenting di Timur Tengah. Baik, dalam pada itu memetik apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi Facebooknya, beliau berangkat ke Mekah untuk lawatan rasmi sulung beliau ke Asia Barat bagi memenuhi jemputan yang teramat mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Raja Arab Saudi yang juga penjaga dua masjid suci umat Islam. Beliau akan menunaikan umrah di Tanah Suci Mekah dan juga melakukan ziarah di Madinah terlebih dahulu sebelum memulakan program rasmi di Istana Al-Yamamah di Riyadh pada 9 Mac ini. Dan menerusi catatan di Facebook itu juga, selain menghadap yang teramat mulia Raja Salman, beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Yang Mulia Putera Mahkota Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang juga Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi.
Dan kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, lawatan ini cukup signifikan kerana antara lain akan membincangkan pelbagai usaha untuk memperkukuh hubungan dua hala dan meneroka kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan dan hal ehwal Islam yang mampu melonjakkan hubungan baik sedia ada ke tahap yang lebih tinggi. Sudah pasti soal kota haji dan juga urusan umrah juga tidak ketinggalan akan dibincangkan dalam pertemuan itu. Dan dari Arab Saudi, beliau akan terus ke Emirat Arab Bersatu UAE untuk bertemu dengan Yang Mulia Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Perdana Menteri UAE yang juga pemerintah Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Dan terus ketika ini bersama saya menerusi Skype adalah Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof, pensyarah Akademi Tamadun Islam UTM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, ini suasana dan juga situasi untuk kita lihat dan ini merupakan lawatan kedua Perdana Menteri ke luar negara selepas Indonesia. Bagaimana Prof melihat kepada hubungan Malaysia dengan Arab Saudi termasuk UAE nanti? Terima kasih kepada saudara Fauzi. Kepada saya, apa yang telah dilakukan, yang akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita adalah merupakan satu usaha yang disebut oleh para pengkaji sebagai memperbaharui semula hubungan yang dikatakan telah ada sedikit gangguan daripada ini. Dan kalau kita lihat kepada hubungan di antara Malaysia dan Arab Saudi, ianya adalah mempunyai satu sejarah hubungan yang sangat erat di antara satu sama lain dan ianya perlu diteruskan. Ya, saya melihat ini kerana apa? Kerana Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang mewakili wilayah di sebelah timur ini tiada pilihan kecuali bersama-sama dengan kerajaan Saudi dalam usaha untuk mencapai kepentingan umat Islam seluruh dunia. Satu. Yang keduanya dari segi hubungan ekonomi, hubungan luar terutamanya yang melibatkan kepentingan kesinambungan dan penerusan OIC yang merupakan tulang belakang kepada kekuatan umat Islam di seluruh dunia. Itu satu hal. Hal yang kedua ialah sekarang ini kita sedang menghadapi suatu tempoh ujian yang sangat besar, bukan sahaja di Malaysia dan juga Saudi, tetapi juga di seluruh dunia. Jadi kita menjangkakan selepas daripada ini, maknanya dalam proses untuk memerangi COVID ini, ya, ianya adalah merupakan satu ujian yang besar kepada kedua-dua negara untuk menyusun semula ya hubungan di antara keduanya dari segi ekonomi seperti yang saya sebutkan tadi, ya, dari segi hubungan antarabangsa, dari segi bisnes dan juga perniagaan, dari segi kesatuan umat Islam dan juga dari segi hubungan meningkatkan keupayaan untuk menguruskan para jemaah haji dan umrah ini memerlukan kepada norma baru. Jadi oleh kerana itulah ya kita melihat kerjasama yang dia ada di antara Malaysia dengan Saudi sebagai contohnya yang pada masa ini memakan di antara mendapat kerjasama ekonomi yang agak tinggi iaitu kira-kira 4 bilion US dollar setahun ini, perlukan kepada kekuatan yang baru, teknik yang baru dan strategi yang baru supaya kedua-dua negara dapat menyusun ke arah satunya, kalau boleh saya sebutkan sebagai politik penyatuan ummah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah bagaimana untuk memastikan supaya teknologi IR 4.0 ini, 4.0 ini dapat dilaksanakan dalam konteks hubungan yang lebih luas, ya, terutamanya dari segi keselamatan dan juga kesihatan, serta menyertai program kemakmuran bersama ya di bawah OIC yang memerlukan kepada pemimpin Malaysia dan juga pemimpin Arab Saudi duduk bersama, dan saya yakin bahawa Malaysia mempunyai keupayaan untuk melakukan advokasi kepentingan kerjasama post-COVID ya di antara negara-negara OIC. Jadi kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ke Saudi sebenarnya, jika sekiranya Saudi dapat diyakinkan, maka sudah pastilah negara-negara lain, ya, negara Arab yang lain, negara-negara lain seperti Indonesia, Pakistan dan sebagainya akan turut sama memudahkan proses kerjasama dengan norma baru yang saya sebutkan tadi, kerana tujuan daripada gerakan ini adalah sekurang-kurangnya untuk menjadi pesaing yang sihat ya kepada pemimpin-pemimpin pemain utama
dalam bidang ekonomi sekarang ni, ya, seperti China, seperti Amerika, Rusia dan juga Eropah. Dan juga Prof, kebersatuan negara-negara Islam itu dapat kita saksikan dan juga begitu juga dengan negara-negara lain. Dan antara perkara yang akan dibincangkan adalah termasuk hubungan dua hala melibatkan ekonomi, pelaburan dan juga hal yang berkaitan dengan kerja umrah dan juga haji. Kita nak melihat kepada manfaat utama yang boleh Malaysia perolehi menerusi hubungan baik ini, terutamanya dalam tempoh yang terdekat ini ketika kita berdepan dengan situasi keadaan pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu bahawa memang sebenarnya syarikat Malaysia telah banyak memainkan peranan, ya. Sebagai contohnya KTM telah memainkan peranan menyediakan suatu rangkaian pengangkutan yang baik di antara kota Mekah dengan tempat-tempat utama untuk melakukan ibadat haji, sebagai contohnya satu masa yang dulu. Tetapi dengan adanya COVID ini, seperti yang disebutkan tadi, kita nak melihat bagaimanakah cara yang terbaik. Malaysia, alhamdulillah, kita dapati dengan peranan yang dimainkan oleh Kementerian Kesihatan sehingga dapat menonjolkan kedudukan Malaysia antara negara yang terbaik, ya, mengatasi dan juga mengawal penyebaran COVID ini. Saya yakin, saya percaya sumbangan Malaysia dapat dimainkan di situ, terutamanya apabila pihak kerajaan Saudi mula membuka pintu untuk mereka yang nak pergi umrah dan haji, ya, terutamanya pada tahun ini. Dan inilah peluang yang baik yang boleh dilakukan oleh Perdana Menteri kita apabila mereka bertemu dengan Raja Salman, bagi contohnya mencadangkan beberapa agenda yang terbaik berdasarkan pengalaman Malaysia bagi menggalakkan kolaborasi di antara kedua negara dalam kerjasama, kalau boleh saya sebutkan, bagaimana untuk menggunakan teknologi ini, ya, sekarang ini 4G, selepas pada ini 5G, untuk memastikan supaya ia dapat diguna sama untuk kepentingan dan juga kemaslahatan para mereka yang menziarahi kota suci Mekah dan Madinah untuk haji dan umrah. Itu satu bahagian. Bahagian yang kedua yang saya rasa juga boleh dilakukan ialah dapat memastikan supaya kerjasama ekonomi yang lebih strategik, ya, menggunakan teknologi IR 4.0 ini, ya, dikaitkan juga dengan keselamatan makanan, ya, dan juga keselamatan fizikal yang perlu ditambah baik bagi menguruskan dan memastikan serta memberi keyakinan kepada para jemaah haji dan umrah yang akan pergi ke Saudi nanti mendapat jaminan. Dan saya rasa ini peranan yang besar yang boleh dimainkan oleh kerajaan Malaysia, satu. Dan yang kedua, mungkin kerajaan juga akan berusaha untuk memastikan supaya jumlah para haji yang akan pergi ke Saudi jika sekiranya dibuka pada tahun ini dapat ditambah dengan jumlah yang baik, ya, jumlah yang lebih besar sesuai dengan keupayaan rakyat Malaysia, ketaatan rakyat dengan program sebagai contohnya social distancing yang diamalkan di kalangan masyarakat Malaysia di Nusantara ini yang terkenal dengan masyarakat yang sangat mentaati arahan dan perintah, ya, daripada masa ke semasa. Saya rasa ini adalah merupakan suatu usaha yang sangat baik dan peluang yang boleh dimainkan oleh Perdana Menteri kita. Prof, sikit lagi mungkin dalam tempoh 1 minit, kita nak melihat kepada impak besar kepada rakyat. Kita bercakap berkaitan dengan umrah dan haji, itu perkara yang nyata dan juga kita dapat lihat secara langsung. Tetapi menerusi hubungan ini, apa yang sebenarnya dapat rakyat dapat rasakan selepas ini, terutamanya selepas hal-hal berkaitan dengan ekonomi, hal berkaitan dengan inovasi dan sebagainya untuk dapat dirasai oleh rakyat Malaysia khususnya? Saya rasa yang paling penting juga kita nak kena lihat dari segi terutamanya syarikat-syarikat yang ada di Malaysia, ya. Kita kena ingat apa yang dilakukan, yang cuba nak dilakukan oleh pemerintah Saudi, terutamanya Muhammad bin Salman sekarang ni. Dia telah mengambil melakukan satu wawasan yang disebut sebagai wawasan 2030. Dan di dalam wawasan itu disebutkan dengan jelas, ya, iaitu dia memberikan ruang, ya. Dia sebut sebagai flow of goods and people becomes more efficient both into and out of the country. Jadi ini adalah merupakan apa kita sebut jaminan yang diberikan oleh kerajaan Saudi yang boleh diambil manfaat oleh rakyat, sama ada syarikat-syarikat ataupun syarikat milik kerajaan GSG yang bersedia untuk memberikan insentif utama, ya, dalam wawasan 2030 yang saya sebutkan tadi, boleh membantu syarikat Malaysia
dan memudahkan mereka untuk pergi membawa FDI ataupun foreign direct investment ke sana. Dan kalau ini dapat dilakukan, maka sudah tentulah rakyat akan mendapat manfaat yang lebih banyak dan kemungkinan lebih ramai lagi rakyat Malaysia akan pergi ke sana yang memberikan bantuan dari segi kepakaran dan sekaligus memberikan peluang pekerjaan yang lebih besar kepada rakyat Malaysia, bukan sahaja di Saudi dalam konteks kita dan kemungkinan juga di UAE yang akan juga menjadi sebahagian daripada lawatan Perdana Menteri kita. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof, Pensyarah Akademi Tamadun Islam UTM. Sehingga 9 Mac nanti pastinya kita akan membawa perkembangan semasa dari sana dan juga editor Esra Awani Najib Arif juga mengikuti delegasi Malaysia bersama-sama dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga nanti mungkin kita akan bersama-sama lagi dengan Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof untuk kita melihat kepada intipati penting hasil daripada lawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Arab Saudi dan juga UAE. Kita nak bertirahat seketika dalam fokus minggu depan. Kita kembali selepas ini. Kembali dalam fokus minggu depan, UMNO dan PAS serta Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu dilihat mempunyai masalah untuk mendapatkan sokongan padu pengundi Melayu sekiranya masing-masing bergerak sendirian dalam Pilihan Raya Umum ke-15 atau PRU ke-15 nanti dan difahamkan dan juga dilihat tanpa kerjasama sebagai satu gabungan ketiga-tiga parti yang mempunyai penyokong tersendiri dalam kalangan orang Melayu itu mungkin bertembung sesama sendiri sekurang-kurangnya dalam pertandingan 3 penjuru. Dan juga pelbagai perkara untuk kita fahami dan juga kita melihat kepada situasi ini. Melihat kepada keadaan di mana kerjasama Bersatu dan juga UMNO, tetapi apa pula yang berlaku dalam tindakan yang harus dilakukan oleh PAS contohnya. Jadi kita nak bercakap lanjut berkaitan dengan perkara ini sebab ini perkara yang turut akan menjadi tumpuan pada minggu hadapan melihat kepada dinamika politik yang akan berlaku di Malaysia, terutamanya menjelang pilihan raya umum ke-15 nanti. Terus saja bersama Google Meet ketika ini dengan penganalisis politik UTM Dr. Mazlan Ali. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Doktor, melihat kepada ini keadaannya berhubung dengan 3 situasi parti UMNO Bersatu dan juga PAS. Kita tahu pendirian UMNO terhadap Bersatu tiada gabungan ataupun kerjasama menjelang PRU ke-15. Tetapi bagaimana pula dengan PAS ketika ini, Doktor? Saya berpandangan bahawa PAS konsisten untuk bekerjasama dalam konteks yang lebih luas yang melibatkan UMNO dan juga Parti Bersatu. Ini kerana PAS melihat platform Muafakat Ummah yang menggabungkan ketiga-tiga parti Melayu itu akan memberikan kelebihan kepada ketiga-tiga parti ini apabila mereka bertanding di dalam PRU yang ke-15 akan datang secara 2 penjuru menentang Pakatan Harapan. Dan saya melihat daripada awal lagi sehingga sekarang PAS sangat konsisten dan PAS mengambil inisiatif untuk berusaha menyatukan antara Bersatu dan juga UMNO yang akhir-akhir ini menunjukkan perbezaan yang ketara di mana UMNO telah memutuskan bahawa mereka tidak akan bekerjasama dengan Bersatu dalam PRU yang ke-15 akan datang, tetapi mereka menimbangkan untuk terus bekerjasama dalam kerajaan perikatan sehingga parlimen dibubarkan. Doktor, kita berada dalam bulan Mac 2021. Kita tidak boleh menjangkakan bila pilihan raya umum ke-15 akan berlaku. Tetapi strategi dan juga penjajaran itu perlu berlaku segera, terutamanya dalam tempoh sekarang. Adakah doktor melihat kepada parti-parti yang ada sekarang mempunyai masa yang mencukupi untuk membentuk kerjasama dan juga jajaran baharu sebelum menjelang pilihan raya umum ke-15 nanti? Meskipun banyak pihak menyatakan bahawa pilihan raya yang ke-15 tidak lama lagi, tetapi melihat kepada situasi yang berlaku sekarang di mana ketidakpastian
dalam parti-parti dalam Perikatan Nasional. Demikian juga di dalam Pakatan Harapan mereka menyatakan bahawa mereka tidak menyetujui sekiranya pilihan raya diadakan. Sekarang sebaliknya mereka berhasrat untuk mengambil alih kerajaan sekiranya mereka mempunyai majoriti yang cukup. Bagaimanapun saya melihat situasi antara parti-parti yang ada ini, mereka boleh menimbangkan koalisi-koalisi yang bakal mereka wujudkan dengan penjajaran baru sesuai dengan keperluan untuk pilihan raya yang ke-15 akan datang. Di mana UMNO mereka berpandangan bahawa mereka akan terus mengekalkan dominasi sebagai parti Melayu yang mewakili orang Melayu. Justru parti ini melihat penggabungan dengan Perikatan Nasional itu mungkin tidak akan menyebabkan matlamat mereka untuk kekal sebagai parti yang dominan. Tetapi sebaliknya, Parti Bersatu PAS merasakan bahawa mereka perlu mengekalkan koalisi yang ada ini untuk mereka bersedia menempuh PRU ke-15 yang akan datang dengan yakin bahawa mereka akan dapat menguasai segmen daripada pengundi Melayu. Doktor, nak mengecilkan sedikit ruang perbincangan dan juga skop ini melibatkan Bersatu dan juga UMNO. Menurut firasat dan juga pandangan daripada doktor, kenapa dua entiti dan juga dua parti ini tidak boleh bersama-sama ketika PRU 15 nanti? Ya, saya berpandangan bahawa UMNO masih lagi merasakan bahawa mereka lah satunya parti yang mewakili orang Melayu. Dan mereka beranggapan bahawa mereka mampu untuk memenangi PRU ke-15 akan datang berdasarkan kepada prestasi mereka di dalam beberapa pilihan raya yang lepas, pilihan raya kecil yang lepas. Selepas mereka kalah di dalam PRU ke-14, UMNO telah mengorak langkah daripada satu PRK kepada satu PRK lain. Dilihat bahawa sokongan orang Melayu itu meningkat terhadap Barisan Nasional dan mereka merasakan mungkin apabila mereka berada dalam Perikatan Nasional, mereka perlu berkongsi sebahagian besar daripada kursi tradisi mereka ini kepada parti-parti yang akan berada dalam koalisi ini. Dan saya berpandangan bahawa UMNO seboleh mungkin mereka mahu mengekalkan kedudukan mereka seperti sebelum PRU ke-14. Meskipun politik pada hari ini adalah politik yang berbeza, sama sekali tidak sama dengan lanskap politik selama beberapa dekad yang lalu. Bagaimanapun kebanyakan daripada pemimpin-pemimpin dalam UMNO ini, mereka tetap berkeyakinan bahawa mereka boleh kekal sebagai satu parti yang akan mewakili orang Melayu berdasarkan jumlah keahlian parti mereka yang besar, jumlah cawangan dan bahagian mereka adalah antara yang terbesar di negara ini. Dan juga doktor, jika perkara ini melihat kepada Perikatan Nasional itu terpecah di antara barisan, di antara UMNO dan juga Bersatu contohnya, dan juga adakah doktor melihat kepada penjajaran oleh PAS ini akan terus bersama dengan Perikatan Nasional ataupun memperkukuhkan mufakat nasional yang ada sekarang? Ya, saya berpandangan bahawa PAS melihat kepentingan parti itu berada di dalam dua situasi, iaitu pertama bekerjasama dengan UMNO sebagai teras dalam Barisan Nasional, dan pada masa yang sama PAS juga berpandangan bahawa mereka perlu bersama dengan parti Pribumi Bersatu ini kerana PPBM yang dipimpin oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin nampaknya semakin hari semakin kuat. Pengaruhnya di kalangan rakyat sudah kelihatan begitu menonjol, di mana polisi-polisi Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri digemari oleh rakyat. Barangkali PAS melihat bahawa PPBM mampu untuk memberi sumbangan dalam koalisi ini untuk mereka memenangi PRU ke-15 akan datang dalam konteks kemenangan majoriti 2/3. Dan pada masa yang sama PAS melihat UMNO juga adalah satu rakan yang berpotensi untuk menguatkan
gabungan mereka. Dan juga Doktor, sepanjang minggu hadapan, adakah kita dapat mendengar ataupun melihat cerita-cerita baharu berkaitan dengan parti politik ini? Ya, sudah pasti kerana hubungan bersatu dengan UMNO ini adalah merupakan turning point kepada PRU ke-15 dan juga politik masa depan di negara kita. Kerana hubungan dua parti inilah yang akan menentukan lanskap politik pada masa depan, kerana apabila tiga parti dalam Perikatan Nasional ini mampu untuk bersatu, mereka mungkin akan dapat mewujudkan satu kuasa politik yang kuat, dan sekiranya mereka berpecah, ada kemungkinan akan mengubah situasi di mana memberi kelebihan yang lebih dan juga peluang yang terbuka kepada gabungan-gabungan yang lain. Dan juga kita melihat keputusan hubungan UMNO dengan PAS ini pada masa-masa akan datang ini juga akan menentukan adakah kemungkinan pada satu masa, di masa hadapan akan ada satu penjajaran politik baru yang tidak kita dapat bayangkan. Misalnya kerjasama antara UMNO dan juga parti-parti yang berada di dalam Pakatan Harapan bukanlah sesuatu yang mustahil, kerana UMNO mungkin mempunyai strategi untuk mendapatkan sokongan Melayu, dan pada masa yang sama mereka juga sedang merancang untuk mendapatkan sokongan bukan Melayu daripada parti-parti di dalam Pakatan Harapan. Baik, terima kasih kepada Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik UTM, dan pastinya ini perkara dan juga yang menjadi tumpuan kita sepanjang minggu hadapan, khususnya beberapa item dan juga elemen penting saya berikan kepada anda di awal tadi. Itu saja waktu yang kita ada dalam fokus minggu depan, dan pastinya kita akan bersama lagi esok untuk melihat kepada perkara dan isu-isu lain, termasuk berita yang menjadi haluan dan juga tumpuan berita di Astro Awani. Saya Ihsan Dahlia dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.